Tanpa berlengah masa lagi, kita dengar pula ucapan alu-aluan daripada Yang Berhormat Tuan Muhammad Zawawi Ahmad Murni, Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Agama Islam, Pengguna dan juga Industri Halal Selangor, yang merupakan rakan kolaborasi dalam penganjuran pelancaran Majlis Pelancaran Pertubuhan Bapa Penyayang pada pagi ini. Falyatafadhal mashkura, Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zamri, pengacara program pada pagi ini. Yang dihormati, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Pengerusi Yayasan Aman, Ahli Parlimen Pandan dan mantan Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Ustaz Hasri Harun, Pengerusi Pertubuhan Pemberdayaan Bapa Penyayang. Pertama kali saya mendengar sebuah pertubuhan yang mengangkat atau membela golongan bapa di Malaysia. Mungkin sudah ada, tapi saya yang baru mendengar. Tahniah kepada Ustaz Hasri dan rakan-rakan yang telah menggerakkan usaha untuk empower ataupun pemberdayaan golongan bapa. Tuan Haji Ahmad Azam Abdul Rahman, Presiden Wadah Pencerdasan Umat, yang sekaligus penyampai utama pidato pada pagi ini, Encik Megat Muhammad Azlan bin Arsyad, Pengerusi Badan Kebajikan Ibu Bapa dan Guru Seri Semi Abim Sungai Ramal Dalam, Profesor Madya TS Dr. Nur Izura Uzair, Universiti Putra Malaysia. Saudara Ahmad Fahmi Samsudin, Ketua Pegawai Eksekutif Global Peace Mission dan Barisan Kepimpinan Pertubuhan Pemberdayaan Bapa Penyayang, dan seterusnya hadirin hadirat yang mengikuti program kita yang disiarkan secara maya melalui aplikasi Zoom dan juga ada disiarkan melalui Facebook ke ataupun yang lain? Ya. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini sempena menjelang sambutan Hari Bapa, Persatuan Bapa Penyayang telah mengambil satu inisiatif yang cukup baik untuk memartabatkan institusi keluarga. Institusi keluarga yang diketuai dan dipimpin oleh seorang bapa. Dan keluarga yang baik, keluarga yang mantap, keluarga yang hebat, tentunya bergantung kepada kepimpinan ibu dan bapa. Dan pasangan ibu dan bapa ini, pastinya bapalah yang menjadi ketua keluarga, dan kita lihat dan juga ambil pedoman daripada Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamun. Orang-orang laki-laki, golongan laki-laki, qawwamun. Ahli tafsir menyebutkan qawwamun iaitu qayyim atau qawwam, yang bermakna ada keupayaan untuk menegakkan kebaikan, al-masalih, at-tadbir dalam pentadbiran keluarga, wat-ta'dib, dan juga proses ta'dib, pendisiplinan ataupun pembentukan karakter dan watak. Jadi besar tugas laki-laki ini, bukan sekadar sebagai ketua keluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa, dan juga sebagai seorang anggota masyarakat. Justru itu cadangan daripada pengerusi Persatuan Bapa Penyayang ini untuk menggerakkan latihan-latihan, program-program kemahiran adalah satu usaha yang cukup baik. Satu usaha yang perlu didukung dan juga disambut oleh masyarakat. Saya bagi pihak Kerajaan Negeri Selangor mengalu-alukan dan juga mendukung cadangan dan usaha untuk pemberdayaan
golongan bapa ini kerana kita melihat, walaupun kita ada Kementerian Wanita dan Keluarga, tetapi kita melihat program-programnya lebih menumpukan kepada pemberdayaan wanita dan agak kurang program untuk pemberdayaan golongan lelaki. Yang akhirnya kita melihat kes-kes yang berlaku dalam rumah tangga, kalau kita lihat rekod daripada Jabatan Agama Islam sendiri, kes-kes yang melibatkan perceraian, melibatkan keganasan rumah tangga, melibatkan kecelaruan gender, ini juga ada kaitannya dengan fungsi dan peranan bapa dalam mengukuhkan institusi keluarga. Saya percaya bahawa golongan laki-laki ini perlu diberikan lebih banyak lagi pendedahan. Pengalaman saya dulu ketika mengendalikan program-program parenting keibubapaan, yang ramai datang ni golongan ibu saja. Ya. Agak jarang golongan bapa ni ada masa ataupun ada kesempatan untuk mengikuti program-program kemahiran. Kalau ada 50 peserta, mungkin golongan bapa tu ada 5 orang. Jadi, kenapa ini berlaku? Perlu dicari punca dan juga asbab. Saya percaya pembentang dan juga pakar-pakar yang dijemput pada hari ini boleh membantu memikirkan bagaimana golongan bapa ini boleh diberdayakan, diberikan dorongan untuk menjadi model, menjadi contoh kepada anak-anak dan juga anggota masyarakat. Ya. Kita melihat golongan-golongan bapa yang banyak menghabiskan masa di kedai-kedai kopi, di luar rumah, ya, kadang-kadang ada yang bersantai bersama rakan-rakan sehingga awal pagi, ya. Sedangkan dia sebagai ketua keluarga kena memastikan bahawa anggota masyarakat, anggota keluarganya, ya, melaksanakan tuntutan agama, melaksanakan solat yang menjadi asas dalam kehidupan. Tetapi apabila kita bertanya kepada anak-anak, ya, sejauh manakah bapa-bapa mereka ataupun ibu bapa mereka menggerakkan, menjadi contoh dalam pelaksanaan tuntutan ibadah ini, ternyata amat rendah dan sedikit golongan bapa yang benar-benar menjadi model dan contoh kepada ahli keluarga. Bahkan hari ini, ya, saya sebagai kaunselor berdaftar dulu pernah mengendalikan beberapa kes kaunseling. Bapa-bapa yang seolah-olahnya kehilangan kuasa kepada anak-anak. Tidak berani menegur anak-anak, ya, apabila melakukan pelanggaran syariat atau pelanggaran hukum. Bahkan apabila ada tetamu lelaki, anak perempuan, ya, saya diadukan kisah seorang anak perempuan yang membawa teman lelaki ke rumah. Si bapa tidak ada keupayaan untuk menegur anak atau menghalang kerana bimbang anaknya akan lari daripada rumah. Jadi dia bertanya, bagaimana, apa yang patutnya dia buat? Yang sepatutnya, sebagai seorang bapa, dia sudah boleh membuat keputusan apa yang sepatutnya sebagai seorang bapa. Jadi ini sebagai satu contoh, ya, maknanya kelemahan seorang ketua keluarga, seorang bapa untuk menegur yang disebutkan oleh Imam Tabari tadi, proses takdib tadi, ya, tidak berlaku. Boleh teruskan ataupun ada masalah teknikal? Okay. Boleh terus. Okey. Jadi usaha yang dilakukan oleh Persatuan Bapa Penyayang ini untuk melaksanakan aktiviti latihan, memberikan kemahiran kepada golongan bapa ini perlu berdasarkan kepada maklumat-maklumat yang boleh diambil daripada
institusi kerajaan, penyelidik di universiti, supaya apa yang kita buat tadi ada asas kajian dan juga ilmu semasa berkenaan dengan situasi yang berlaku. Ya. Contoh lain berkenaan dengan isu kecelaruan gender di kalangan anak-anak. Kita hari ini riuh dengan kes-kes yang melibatkan anak-anak lelaki yang tak mahu jadi lelaki-lelaki. Mereka memilih untuk menjadi perempuan kerana mungkin mereka kecewa dengan sikap yang ditunjukkan oleh si bapa tadi, yang akhirnya mereka lebih selesa menjadi wanita. Bahkan mereka sebenarnya pun asalnya bukanlah seorang yang nak jadi perempuan, tetapi oleh kerana dia melihat watak dan karakter perempuan itu lebih menarik dan lebih dilihat mempunyai wibawa, maka dia pun memilih untuk menjadi wanita. Saya pernah ada satu kes seorang klien saya dulu, ya, kerana isu kekeluargaan, ibu bapa bertelagah dan akhirnya beliau tinggal bersama abang. Abangnya sentiasa membuli dan memperlakukan kekerasan kepada beliau. Dan suatu hari beliau telah diliwat oleh seorang warga asing, dan sejak hari itu beliau merasakan dirinya sebagai seorang lelaki yang kotor, dan beliau mula ponteng sekolah dan menjauhkan diri daripada kawan-kawan dan mula berkawan dengan abang-abang yang memahami jiwa dia. Ya. Maka dia tinggallah dengan kelompok yang kita sebut sebagai Pak Andam, orang-orang yang melakukan aktiviti-aktiviti kerja bahagian yang agak feminin. Yang akhirnya beliau melihat aktiviti-aktiviti dan kegiatan-kegiatan itu akhirnya membawa kepada perlakuan-perlakuan salah laku seks yang mendorong beliau untuk ingin tahu. Yang akhirnya beliau dalam usia 17 tahun terjebak, dan hari ini saya dapat maklumat bahawa beliau telah pun menjadi transgender, ya, telah melakukan operasi ataupun pembedahan, dan tentunya ini satu daripada kes yang berlaku di Malaysia ini, dan kes-kes yang melibatkan seperti Sajat ini merupakan ikon masyarakat yang kita bimbang akan menjadi contoh kepada generasi muda ini untuk mereka melihat kejayaan, kemasyhuran, populariti yang diraih oleh kelompok-kelompok LGBT ini akan memberi kesan tidak baik kepada pembinaan generasi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tugas saya pagi ini ialah memberikan ucapan alu-aluan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Persatuan Bapa Penyayang yang telah melakukan suatu usaha yang cukup baik untuk memberdayakan bapa di negara kita ini, terutamanya golongan Muslim, yang kita lihat dalam PKP ini, ya, kita menerima banyak aduan-aduan tentang keganasan rumah tangga, penglibatan suami ataupun bapa dalam penyalahgunaan dadah yang akhirnya membawa kepada keruntuhan institusi keluarga. Terima kasih kepada Persatuan Bapa Penyayang yang telah menjemput saya untuk menyampaikan ucapan alu-aluan pada pagi ini, dan juga kepada semua hadirin golongan bapa yang hadir pada malam ini. Saya nampak dalam skrin ini, ya, bapa-bapa hebat yang anaknya mungkin lebih daripada 5, ada yang 10 orang anak di sini. Saya rasa tak ramai orang yang punya anak 10. Alhamdulillah, bapa saya ada 10 anak, 7 laki-laki, 3 perempuan, dan saya melihat figura bapa saya ini sebagai bapa yang hebat, ya. Hebat di segi pelaksanaan tanggungjawabnya sebagai seorang bapa, membesarkan 10 anak dengan sumber yang sangat terhad, ya, dengan sumber yang sangat minima, ya. Tidak ada pencen, tidak ada pendapatan tetap,
tidak ada aset dan sebagainya, tetapi alhamdulillah ya, dengan barakah usaha, doa dan juga niat yang baik untuk menjadikan keluarga ini sebagai keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Alhamdulillah adik-adik dan anak-anak bapa saya ini semuanya telah selesai pengajian dan juga telah menjadi membina rumah tangga sendiri. Ya. Dan saya percaya semua individu melihat bapa masing-masing sebagai bapa yang hebat. Ya. Sebab keluarga adalah institusi pendidikan yang awal yang perlu diperkasakan, dan saya percaya usaha-usaha ini boleh dilakukan secara sinergi, secara kerjasama, secara sepadu supaya banyak lagi aktiviti yang boleh kita laksanakan untuk pemberdayaan golongan bapa di Malaysia. Selamat Hari Bapa. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi bapa yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan semua yang bapa yang hadir dalam program pada hari ini hidupnya disejahterakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau ada yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan. Kalau ada yang menghadapi masalah keuangan, hidupnya dilapangkan, rezekinya dilempahi lagi dengan kemurahan rezeki, dan sekiranya ada ahli keluarganya yang bermasalah, diselesaikan dan juga dipermudahkan segala urusan hariannya. Dan sebelum saya menutup ucapan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih sekali lagi kepada semua yang terlibat menjayakan program pada pagi ini. Terima kasih pada Kak Wan yang telah pun masuk dalam bilik program ini, Dewan Program. Dan saya difahamkan besan kepada Kak Wan yang baru kembali ke rahmatullah. Saya ucapkan takziah dan hadiah Al-Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan diredai dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berhormat Tuan Muhammad Zawawi Ahmad Mughni, Pengurusi Jawatankuasa Tetap Agama Islam, Pengguna dan Industri Halal Selangor, yang telah sudi memberikan ucapan ala-aluan sebentar tadi. Dan dalam ucapan tadi beliau juga ada menyebut berkenaan dengan program-program keibubapaan, program pengajian agama dan sebagainya. Seringkali golongan ibulah yang menjadi kita kata apa, majoritinya, dan di mana bapa-bapa pada masa itu. InsyaAllah dengan kehadiran bapa penyayang akan menjadi pemotivasi ataupun pemangkin kepada golongan bapa untuk memenuhi majlis-majlis seperti itu insyaAllah selepas ini. Dan seperti mana yang dimaklumkan oleh yang berhormat tadi, tetamu kehormat kita yang akan merasmikan sebentar lagi majlis kita ini, itu Datuk Seri Dr. Wan Azizah, besannya baru saja meninggal dunia sebentar tadi. Dan kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berhormat Kak Wan atas kesudian untuk meneruskan juga komitmen terhadap majlis kita pada pagi ini. Dan sebelum itu, marilah kita bersama-sama membaca Al-Fatihah dan menyedekahkan kepada almarhum pada pagi ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sama-sama menyedekahkan Al-Fatihah itu tadi kepada almarhum Jess Izman bin Izaidin.